Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzalana al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Laqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman menerusi ayat 103 hingga 105 Suratul Kahfi, surah yang digalakkan, disunatkan kita baca bermula malam semalam, iaitu bermula saja hari Jumaat, iaitu maghrib semalam hinggalah kepada maghrib hari ini. Surah yang mempunyai banyak kelebihan, dan antaranya kelebihan yang paling utama adalah membenteng kita daripada sebarang kejahatan dunia dan juga kejahatan hari akhirat. Dalam ayat 103 hingga 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, wahai umat, mahukah aku kabarkan kepada kamu orang-orang yang telah rugi amal-amal perbuatannya, iaitu mereka-mereka yang telah sia-sia segala amalan-amalan yang dia buat di dunia, dalam keadaan dia mengira atau menyangka bahawa dia telah melakukan perkara yang baik. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat keterangan Allah dan juga mengingkari pertemuan dengan Allah. Maka gugurlah amalan-amalan yang telah mereka laksanakan di dunia, dan di akhirat nanti Allah tidak akan mengira atau menilai pun sebarang amalan untuk dicatat sebagai kebaikan. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Kuasa Masjid At-Taqwa Taman-Tun Datuk Ismail, pegawai masjid, Ketua Ayul Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai petugas-petugas masjid, sama ada yang formal ataupun yang tidak formal, yang volunteer ataupun yang tanggungjawab secara khusus. Seterusnya saya hormati semua duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan, hadirin, jemaah yang sudi untuk datang awal ke masjid. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita bukan sekadar boleh datang solat Jumaat, tapi Allah pilih kita di kalangan as-sabiqunal awwalun, iaitu antara orang yang awal datang, tuan-tuan. Dan kita berharap, ya, secara zero costnya, tuan-tuan, kita tak perlu keluar kos, kita mendapat pahala yang banyak. Barangkali dengan kedatangan awal kita ini, kita barangkali dapat, kalau tidak dapat sembelih seekor unta pun dapat lembu atau kambing, dan harapnya kita tak dapatlah ayam ataupun telur ayam, sebagaimana hadis yang biasa kita dengar. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perbincangan kita pada tengah hari ini dalam setengah jam sebelum kita masuk solat Jumaat ni
adalah berkisar di kalangan kita, iaitu orang-orang yang buat amal. Platform kita hari ini bukan cerita ke orang yang buat maksiat ni. Kita bukan bercerita di kelab malam. Kita bercerita sekarang di masjid yang hadirinnya adalah orang-orang yang beramal, yang dah konsisten, yang dah committed dengan solat, dengan zikir, dengan bacaan Quran, dengan sedekah dan pelbagai amal-amal yang baik dalam dunia ni. Maka ayat 103 hingga 105 yang Allah sebut dalam muka surat terakhir Suratul Kahfi yang memiliki 110 ayat. Tetapi dalam ayat 103 hingga 105 ini tuan-tuan, ayat ini ingin memberi sedikit peringatan kepada saya dan kepada kita semua yang dah biasa buat amal, yang kita sangat berharap amalan ini diterima oleh Allah. Namun dalam masa yang sama kita perlu berhati-hati, kerana teguran yang Allah sebut menerusi 3 ayat ini, takut-takut kita terjebak dengan teguran tersebut. Takut-takut kita tergolong dalam golongan yang disebut oleh Allah, golongan yang gugur amalan dan tidak dikira, tidak dinilai pun oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita barangkali mengenali diri kita dulu dan sekarang. Jauh bezalah dulu berbanding sekarang. Kita boleh tahu macam mana proses dan progres perubahan atau penambahbaikan, improvement yang dah kita buat. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita boleh jadi lebih baik daripada dulu. Sekarang masanya adalah untuk kita nilai pula, bila mana aku dah dipilih untuk boleh jadi lebih baik daripada dulu, aku dah start untuk tinggal perkara yang tak elok yang dulu aku boleh buat. Kali ini Allah pilih aku untuk dapat tinggal sedikit demi sedikit perkara yang lampau, yang lepas. Hari ini Allah dah support kita untuk boleh buat benda baik. Hari ini dalam keadaan kita berada jadi generasi orang yang boleh buat baik, boleh buat amal. Kita nak tengok 3 ayat ini supaya kita tidak bajet bagus, kita tidak rasa kita bagus dengan apa yang dah kita buat pada hari ini. Tuan-tuan, bila mana Allah SWT kata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, bagi tahu kepada umatmu, maukah aku kabarkan kepada kamu orang-orang yang rugi amal-amal perbuatannya. Akhsarina a'mala. Buat bisnes kalau rugi, tuan-tuan, stres. Bila dengar macam mana sale, rugi. Bukan tak pulang modal, rugi terus. Tuan-tuan sekalian, dalam amalan kalau rugi kita kena lebih stres daripada bisnes, kerana dia melibatkan syurga neraka, tuan-tuan. Dia melibatkan dunia akhirat. Orang-orang yang rugi amal ini Allah sebut, iaitu mereka-mereka yang telah sia-sia amal perbuatannya. Mana buat tak ada apa-apa, dah lah sia-sia satu hal, tapi dalam keadaan dia masa buat ni, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabun maksudnya dia mengira. Ilmu hisab, dia mengira, tuan-tuan. Dia buat sesuatu dan dia rasa, dia kira dia dah buat benda yang baik. Yuhsinuna sun'a. Aku dah tolong orang, aku dah sedekah, aku dah sembahyang, aku dah baca Quran. Minta maaf tuan-tuan, perbincangan kita tengah hari ini saya mungkin mengganggu sikit tuan-tuan yang nak berzikir atau nak baca Quran dan sebagainya. Izinkan saya dalam setengah jam ni. Nanti tuan-tuan continue lah lepas solat Jumaat, kalau nak habiskan Suratul Kahfi. Tuan-tuan sekalian, kita tak nak tergolong dalam golongan rasa kita bagus. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, mereka menyangka mereka dah buat benda yang baik. Saya nak guna satu terminologi, tuan-tuan, dalam bahasa moden kita hari ni, bajet bagus. Ada orang rasa dia dah baik. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat 105, siapa ni orang ni yang telah sia-sia amal, rugi amal perbuatan, dia rasa dia bagus. Siapa ni? Allah sebut ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Iaitu mereka-mereka ni adalah orang yang mengkufuri, mengingkari ayat-ayat keterangan Allah dan juga pertemuan dengan Allah. Inilah poin yang kita nak bincang panjang hari ini, tuan-tuan. Kita tak nak tergolong di kalangan orang yang engkar pada Allah walaupun kita dah buat benda baik.
Tapi takut-takut masih ada benda keengkaran yang kita buat yang menyebabkan kebaikan itu Allah delete, Allah ignore kebaikan kita, Allah reject, Allah tolak kebaikan kita disebabkan keengkaran kita yang lain. Bila sebut tentang ulaikal ladzina kafaru, orang-orang yang kufur ini ada dua jenis, tuan-tuan. Pertama, yang kufur yang betul-betul kufur, dipanggil kafara jihara, iaitu orang-orang yang non-muslim ataupun not yet muslim ataupun orang kafir. Kalau kita dalam masyarakat majmuk kita di Malaysia ni, orang sensitif sebut kafir, tuan-tuan. Diorang tak nak diorang dipanggil kafir. Jadi tuan-tuan panggillah diorang non-muslim. Okey, walaupun sama je maksudnya. Tapi kalau nak jaga hati supaya kita baik, okey, dan jangan panggil dia kafir, panggil dia non-muslim. Ada setengah orang panggil not yet muslim. Ni yang confirm dia kufur, tidak beriman pada Allah dan sebagainya. Orang-orang kafir ni, tuan-tuan, ada tak yang baik? Jawapannya ada. Banyak, malah kadang-kadang kebaikan mereka mengatasi kita orang Islam. Nak kata bangun waktu tahajud, waktu sahur, ramainya yang tai chi pukul 4.30 pagi, 5 pagi. Ibadat cara dia lah, tuan-tuan. Dia punya apa-apalah yang dia buat, yoga ke atau whatever, meditasi yang dia buat lah. Tapi dia bangun juga time sahur tu. Waktu sahur, iaitu waktu penghujung malam sebelum subuh. Yang waktu yang biasa kita makan sahur pada bulan Ramadan tu. Waktu tu kita makan pada waktu sahur, dipanggil makan sahur. Tuan-tuan sekalian, ada je orang baik yang bukan Islam yang mereka kuat sedekah. Yang kadang-kadang sedekah dia lebih banyak daripada kita. Kalau lalu tabung hari Jumaat, tuan tak ada RM1, tak ada, tuan tak main duit RM1. Ada yang orang yang non-muslim yang sedekahnya, dia buat foundation bilion dana dia. Kelab-kelab charity, tuan-tuan. Even Bill Gates tu dia ada Gates Foundation. Kita doakan dia supaya dia masuk Islam. Satu hari nanti kekayaan dia boleh bagi manfaat pada dunia Islam. Kita mana tahu. Sekarang ni dia tengah bagi manfaat ke orang Afrika. Dia supply air bersih, support dia punya kebersihan di Afrika belah sana. Dah banyak lagi lah apa yang foundation dia buat. Nak kata kalau cerita orang bukan Islam baik, ramai. Yang kerja bagus, integriti, tak rasuah, tak menipu orang, tak scam orang. Ramai je orang bukan Islam yang macam tu. Yang hormat jiran, yang atas jalan raya baik, respect orang. Ramai non-Muslim. Tapi adakah Allah terima segala kebaikan mereka? Jawapannya Allah tidak terima. Ini skop perbincangan kita di kalangan orang beriman, kan? Tidak ada rasis, tidak ada sensitiviti kaum, ya. Ini cerita pasal kita orang beriman. Akidah kita, kalau awak non-Muslim, awak tidak beriman pada Allah, Allah tidak akan nilai segala kebaikan yang awak buat. Ditegaskan dengan ayat 36 surah An-Nisa. Ayat 36 surah An-Nisa, Allah beri ada 10 perkara kita kena buat dalam hidup, dan 10 perkara ini mesti dimulakan dengan perkara yang pertama, iaitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dan jangan syirik pada Allah walau dengan sesuatu pun. Mana kalau buat baik macam mana pun dengan orang, sedekah banyak ke apa ke, tapi kalau tidak menyembah Allah, malah menyembah berhala, menyembah perkara yang lain, maka Allah tidak akan nilai kebaikan yang dibuat. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang hanya diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ini semua penguat dalil bahawa orang yang non-Muslim mereka tidak akan bahagia selepas mati ni. Walaupun bahagia ketika hidup, mereka tak akan bahagia selepas mati. Sebab tu dalam fatwa kita sebut, bila mana mereka meninggal dunia, kita tak adalah nak kena sebut rest in peace dekat mereka. Yang kita boleh sebut sebagai ucapan takziah, kita sebutlah deepest condolence ke atau apa saja perkara yang meluahkan rasa kesedihan kita, simpati kita kepada mereka, tanpa kita menyebut doa kebaikan kepada orang yang dah mati. Sebab orang yang mati kafir, mereka tidak akan dapat walau sedikit pun kebaikan, walaupun mereka mati itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ini kafara jihara. Orang yang kufur, betul-betul kufur, buatlah baik macam mana pun dalam dunia, Allah tidak akan nilai. Yang kedua, tuan-tuan, orang yang kufur tapi dia tak terlalu jelas kekufurannya, iaitu orang yang melakukan syirik kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, dia solat, semayang, baca Quran, berdoa, minta macam-macam hajat dengan Allah. Tapi maklumlah, tak makbul-makbul doanya.
maka menyebabkan dia kena guna pula tangkal, dia kena guna pula tilik nasib, dia kena minta pula tukang tilik daripada Tok Bomo untuk buat treatment dekat dia, yang dia minta juga pertolongan daripada qarin, daripada jin dan sebagainya, pelaris-pelaris, kepada khurafat dan seumpamanya. Ini dipanggil syirik. Perkara-perkara syirik tuan-tuan yang menduakan Allah, yang mensyarikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki power, kuasa, dan dia rasa tangkal tu juga ada power dan kuasa. Yang ni kena hati-hati tuan-tuan. Solat juga, tapi ketika ambil air semayang, kita perasan masa dia sensing lengan tuan-tuan, ada kayu yang dipakai dekat lengan, kayu warna hitam dia pakai cangkuk kat situ. Kita kenal lah tu bukan Tok Ali yang tak buat kat situ, dengan Tok Ali yang bodang kopi. Ini adalah benda yang dipakai kat situ. Adalah batu-batu tertentu yang dia beli bukan sebab cantik, bukan sebab benda tu rare, tapi sebab dia ada azimat tertentu. Adalah besi-besi lama, tembaga lama yang dia simpan, yang dia percaya perkara ni boleh support dan boleh bantu dia, dan benda tu pada dia proven. Pernah dia tertinggal tak pakai dan dia kena musibah, dan dia tak tinggal dah, dan dia pegang je benda tu. Dia kena hati-hati. Ada orang yang buka restoran, dia ada benda yang dia gantung sebagai pelaris. Ini perkara-perkara syirik ni tuan-tuan. Allah sebut la tusyriku bihi syai'a. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain Allah sebut innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah takkan beri keampunan kepada orang yang melakukan syirik, dan Allah akan beri ampun selain daripada dosa syirik. Tuan-tuan, syirik ni boleh bawa kepada kekufuran. Sebab tu kita dalam zaman moden hari ni, walaupun kita duduk rumah banglo, kereta continental sekalipun, tapi ada orang masih percaya perkara-perkara yang macam ni. Dalam dunia moden kita ni tuan-tuan, sama ada kita di sini, di Kuala Lumpur, di wilayah, di Lembah Kelang, Selangor, masih lagi ada orang percaya. Kontraktor yang percaya dengan dia punya ninda-ninda ataupun ayahanda-ayahanda dia, yang dia kena pergi mengadap dulu sebelum dia submit tender, kontrak dan sebagainya. Ada orang yang macam ni. Ada orang yang bila ada apa-apa masalah pergi jumpa orang tu dekat banglo dia, pergi jumpa, dan orang tu bila bagi advice tu berubah suaranya. Daripada seorang manusia normal, bila nak cakap dia dalam bab-bab macam ni, terus berubah suara jadi macam orang tua. Orang masih percaya tuan-tuan perkara macam ni. Dia bukan cerita mak lampir ke Indonesia tuan-tuan, ni cerita di Lembah Kelang ni cerita. Bab-bab sihir dan sebagainya, orang masih beramal. Bab-bab tilik nasib tuan-tuan, orang masih suka perkara macam ni. Even ada yang subscribe dalam dia punya smartphone, memang daily dia akan tengok horoskop. Dia nak tengok. Dia rasa dia tak boleh survive kalau dia tak relate dengan apa yang horoskop tu cerita. Dia rasa dia tak boleh nak menerima keadaan dirinya, melainkan dia kena follow apa yang horoskop tu aturkan untuk dia. Kita beriman dengan rukun iman, ada percaya kepada qada dan qadar. So apa perginya? Macam mana kita boleh mengatasi qada dan qadar hanya dengan semata-mata percaya kepada horoskop? Sedangkan Allah dah sebut dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kamu nak berjaya, hindarilah arak, judi, sembah berhala dan tilik nasib. Tilik-tilik termasuklah horoskop. La'allakum tuflihun fajtanibu. Jauhi perkara ni kalau kamu nak berjaya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, perkara syirik ni tolong tengok balik. Kita ada family member atau adik-beradik dalam grup WhatsApp, mungkin kita ada simpan barang-barang khazanah keturunan kita. Bolehlah sekali hujung minggu ni tuan-tuan try cari balik barang-barang lama ni, try clarify balik dalam grup WhatsApp. Adik-beradik tu tanya Kak Long ke Abang Long kita yang masih hidup ni, tanya, ni saya ni kena simpan benda ni sebenarnya untuk apa ni? Memang arwah mak ada pesan dulu, ni kamu lepas mak mati kamu jaga benda ni. Tapi saya tak apa clear, masa tu saya sedih, saya tak apa dengar, saya simpan je lah benda ni. So saya nak kena buat apa ni benda ni? Kok lah adik-beradik tu ada yang tahu sejarahnya, apa benda barang yang kena simpan tu, apa yang kena buat setiap bulan purnama, pertengahan bulan Islam, bila bulan mengambang nak kena buat apa, nak kena simpan kat mana, nak balut kain apa. Benda ni masih berlaku tuan-tuan. Tolong clarify dengan adik-beradik, tanya balik, ni barang pusaka kita ni, dia pusaka barang harta warisan ke, atau ada saka yang mengiringi pusaka tu?
Orang tanya balik tu, takut-takut kita percaya benda tu yang memberi kita, tolong jaga family kita, tolong jaga dan clarify perkara syirik ni dalam dunia moden kita hari ni. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita takut amalan-amalan yang kita buat susah payah ni, tapi dengan sebab kita masih percaya benda-benda khurafat atau syirik itu, fahabitat a'maluhum, Allah sebut ayat ni, maka gugurlah amal-amal perbuatannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, di akhirat Allah tak nilai pun apa yang telah dibuat kat dunia ni. Percaya telik nasib tuan-tuan, kata Nabi SAW, man ata kahinan fasaddiquhu bima yaqul lam tuqbal salatahu 40 yauman. Siapa yang percaya tukang tidik, dia pergi jumpa tukang ramal. Kahin ini maksudnya orang yang boleh tahu apa yang kita tak cerita kat dia. Orang recommend kita pergi ke mana-mana, Perak ke Kedah ke, pergi jumpalah Pak Long tu, bagus, ramai orang sakit jumpa dia, okey. Kita pun pergi, kita pun dah sakit lama, jumpa tu imam sini tak mujarab, penyakit tak sembuh, akhirnya dah desperate sangat, pergilah juga ke sana. Pergi sana tengok ramai lah beratur. Tuan kebutan ada yang datang dengan tongkat, dengan wheelchair, balik tak ada wheelchair. Dengan tongkat balik tak ada, terbang tongkat. Oh, ni hebat ni. Sampai turn kita masuk bilik, kita baru nak buka mulut, dia kata, tak apa, tak usah rakyat ke apa, hamba tahu berlaku dah. Tak apalah, awak tak perlu cakap, saya dah tahu dah. Dia pun sebut satu. Tuan-tuan, dan tuan percaya dengan semua benda tu. Ini kena hati-hati tuan-tuan. Sometimes kita boleh jumpa orang yang macam ni, yang boleh tahu kalau dia waliullah. Wali-wali Allah ni, dia al-arif billah, dia boleh tahu benda-benda yang dipanggil, dia kasyaf, dia boleh nampak benda-benda yang tertentu yang kita tak nampak. Kalau orang tu dia betul-betul soleh. Jadi sebab tu tuan-tuan, nak tahu orang tu soleh tak soleh, tuan-tuan tahu, tanya orang tempatan kan tahu. Tuan pergi mana-mana tempat yang orang recommend pergi, tuan singgah lu mana-mana masjid karyah kawasan tu, tuan tanya tuan imam ni. Tuan tanya orang-orang soleh kat masjid tu, kenal tak ni seorang ni, nama ni, dia berubat itu ini. Dengar advice daripada tuan imam, daripada situ kita boleh clarify sesuai tak sesuai kita nak jumpa orang tu. Kalau kita jumpa al-arif billah, memang tok guru, memang ulama, memang orang soleh, mereka kadang-kadang mereka boleh tahu. Tapi yang kita takut, kita tak jumpa al-arif billah, kita tak jumpa orang-orang soleh. Yang kita jumpa orang-orang yang tak jaga hubungan dengan Allah, tapi dia ada kelebihan, boleh buat benda pelik-pelik ni. Antara dia boleh ada perantaraan yang boleh bagi tahu benda yang orang tak cerita dekat dia, dan dia boleh tahu. Kata Nabi, man ata kahinan, siapa jumpa yang orang-orang yang kahin yang macam ni, yang boleh ramal-ramal ini, fasaddiquhu bima yaqul, dia membenarkan apa yang orang tu cakap. Orang tu bagi tahu satu sebiji akhirnya tepat kena atas kepala dia, dan dia percaya semua sekali. Kata Nabi, lam tuqbal salatahu 40 yawman, tidak diterima solatnya 40 hari. Mana 40 hari dia semayang selama tu, once dia pergi saja dan dia percaya saja, first appointment dia percaya, Allah reject 40 hari solat. Itu kalau dia solat lah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tolong hati-hati dengan perkara syirik, dia boleh menggugurkan amal. Okey, itu syirik-syirik yang besar ni. Ada juga syirik kecil juga boleh menggugurkan amal. Apa syirik kecil? Kata Nabi SAW, iyyakum wasyirkil asghar, hati-hati dengan syirik kecil. Sahabat tanya, wa ma hiya syirkul asghar ya Rasulullah, apa dia syirik kecil ni? Kata Nabi, ar-riya'. Riya' ni apa tuan-tuan? Bukan tunjuk kekayaan, bukan ambil gambar post dekat feed social media, bangun pagi pegang buah apple sebagai foreground, tapi belakang dia punya Lamborghini, Urus dan juga banglo dia. Okey, foreground dia itu alhamdulillah dapat makan apple hijau pagi ni, tapi dia nak highlight background. Itu riak tuan-tuan, itu tidak riak. Itu kalau purpose yang dia buat itu sebab nak bangga, nak sombong, maka dia jadi takabur. Itu sifat mazmumah yang lain, namanya takabur. Itu juga sifat yang mendatangkan dosa. Riak ni apa? Iaitu menzahirkan amalan kebaikan dengan tujuan untuk pujian, dan dia berbangga dengan pujian. Itu baru riak. Dia tunjuk amal, dia buat live sedekah, dia buat apa-apa konten sedekah, atau apa-apalah konten yang dia buat, niat dia, tujuan dia tuan-tuan. So tujuan ini dengan Allah kita tak boleh nilai. Walaupun kita nampak depan-depan tu dia tunjuk, tapi niat dia dengan Allah, kita serah dia dengan Allah.
Kalau niatnya untuk inspire orang, niatnya untuk menggalakkan orang, dia nak bagi orang lain juga boleh bersedekah, alhamdulillah. Itu dibenarkan dalam Islam. Allah sebut in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah kata kalau kamu tunjuk sedekah, kalau kamu tunjuk pemberian kamu, atau secara umumnya kalau kamu tunjuk amalan kamu, fa ni'mahi, itu adalah baik bagi kamu. Sebab apa maksud baik itu? Dalam tafsir sebut dia boleh memberi galakan kepada orang lain juga untuk ikut. Okey, tuan-tuan nampak ada pisang kat luar tu kan? Setiap hari Jumaat je ada pisang. Mana datang idea letak pisang tu kalau tidak ada orang yang start? So orang tu tunjuk idea, dia hantar pisang standan, kita pun tak tahu niat dia hantar mula dulu kenapa. Tapi orang lain tengok, orang rasa oh nak hantar jugalah, nak hantar sampai sekarang orang hantar pisang kan. Kita minta hantar cherry lah minggu depan. Ada yang boleh supply cherry ke. Ada masjid yang hantar anggur. Durian tak payahlah. Durian kalau nak hantar lepas Jumaat. Sebelum jangan. Tuan-tuan sekalian, kita inspired tengok orang buat baik. Alhamdulillah. Okey, tapi kalau buat konten, apa-apa amalan kebaikan yang dia buat. Hari ni orang buat live, nak sedekah, nak derma, nak bayar zakat, nak tulis cek buat konten tuan-tuan. Okey? Dia punya purpose, dia punya niat itu up to dia dengan Allah lah. Kita serahkan dia dengan Allah. Tunjuk, Allah kata dia boleh bagi manfaat, dia boleh bagi galakan pada orang. Tapi Allah kata apa? Wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan amalan atau pemberian kamu. Wa tu'tuhal fuqara, dan kamu bagi pula pada orang-orang fakir. Maksudnya bagi bantuan ni jangan tengok benda viral, tengok dia betul-betul fakir. Hari ni orang viral, akhirnya orang tolong, sedangkan tak. Orang tu tak sepatutnya ditolong pun. Akhirnya memberi fitnah yang besar pada pusat zakat dan sebagainya. Pusat zakat kena maki, kena hentam tuan. Sebab apa kes viral? Sedangkan orang tu dah ditolong bertahun-tahun tuan. Bagi rumah, dia keluar daripada rumah, dia duduk balik ke tempat sampah. Bagi perabot, bagi dapur gas, dia jual dapur gas. Dia nak duduk dekat rumah usang dia, dah akhirnya orang viral, Jabatan Agama tak tolong, pusat zakat tak tolong. Oh ramai orang tolong buat konten. Tak boleh macam ni. Allah sebut sembunyikan pemberian dan beri kepada orang yang betul-betul susah. Jangan tengok kes viral saja beri tuan. Kena clarify orang betul-betul susah. Sebab tu hari ni kalau kita nak bayar zakat, bayar guna Amel. Sebab Amel dia ada data. Okey? Dan mereka bertanggungjawab atas data tu untuk mereka uruskan. Sebab tu kita doa dalam doa kita di wilayah ni, bayar pada pusat pungutan zakat wilayah PPZ Mawib, dan kita harap mereka boleh urus duit tu dengan betul. So kalau kita nak bagi sendiri tuan-tuan, takut orang scam kita. Sebab banyak hari ni orang boleh scam atas nama kepayahan, kesusahan. Even yang viral-viral pun banyak yang scam. Okey, tuan-tuan sekalian, riak ini adalah tunjuk amal. Dan niat dia tunjuk, dan niat itu dia dengan Allah. Niat dia tunjuk memang nak orang puji. Maka itu namanya riak. Jadi juga tergolong dalam syirik yang kecil, dalam dosa besar yang juga boleh menggugurkan amal. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Allah kata, wahai orang beriman, janganlah kamu batalkan pemberian kamu. Dah bagi, bagus dah. Jangan sampai malaikat delete balik pahala. Dengan sebab apa? Bil manni wal adha, dengan sebab kamu mengungkit-ungkit dan juga kamu menyakiti hati penerima. Sebagaimana kamu memberi sesuatu harta kamu ria'an nas, sebab kamu nak riak, nak tunjuk kat manusia. Sebab bila kita tunjuk ni, sometimes tuan-tuan, orang yang menerima tu segan. Sebab tu dalam buat konten, tolong hati-hati, tolong jaga keaiban penerima. Sekali lagi tuan-tuan, jangan salah faham. Tak salah nak buat konten, tapi purpose tu kena betul. Niat kena betul. Dan kalau tak buat, tak tunjuk muka orang yang menerima, itu lebih baik. Okey? Allah sebut jangan batalkan sedekah kamu dengan kamu mengungkit. Mengungkit ni maksudnya dia bercerita, atau dia buat balik satu posting, ataupun al-azza, dia menyakiti penerima, mengaibkan penerima. Allah sebut kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, orang yang macam ni seperti mana dia buat benda-benda dia nak tunjuk dekat orang. Maka perumpamaan Allah sebut ibarat satu batu yang ada tanah di atasnya. Apabila dicurahkan air, tanah tu ibarat amalan.
Apabila dicurahkan air, maka jatuhlah tanah itu dan tinggallah batu yang kosong. Itu tak ada apa-apa nilai. Tuan-tuan, ini perspektif yang pertama. Amalan kita jadi gugur dengan sebab kekufuran kita. Kita buat baik tapi kita ada buat syirik. Kita buat baik tapi kita masih langgar lagi perkara-perkara yang Allah murkai, benda-benda yang tidak dibenarkan untuk kita buat. Maka kita risau disebabkan kekufuran itu menjadikan Allah akhirnya membatalkan dan menggugurkan amal kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam 5 minit terakhir ni tuan-tuan, kita buat amal banyak hari ini, alhamdulillah, dan kita doa semoga Allah bantu kita untuk boleh buat banyak lagi amal, tuan-tuan. Dan 3 kriteria penting orang yang buat amal. Yang pertama, make sure salimatul akidah, akidah kena sejahtera. Kita bincang tadi, orang kafir kalau dia buat amal macam mana pun, akidah ada problem, Allah reject. So akidah kena sejahtera tuan-tuan. Make sure tidak ada perkara yang tak betul. So akidah, kita tolong akidah ahli sunnah wal jamaah, jangan terlibat dengan ajaran sesat. Minta maaf, ni tempat-tempat kita, tempat-tempat yang canggih, tempat orang educated ni tuan-tuan, ada juga orang educated terlibat dengan ajaran sesat. Yang nak express ni, dia nak amalan-amalan yang besar fadilat, tak perlu beramal banyak, amal sikit dapat macam-macam. Bahaya ni macam ni. Dia masuk grup-grup yang tertentu yang boleh, yang menjanjikan, yang provide benda yang kelebihan-kelebihan ni. Tolong hati-hati. Sebab tu kita ada Jabatan Agama, tuan-tuan refer Jabatan Agama, buka je website, tengok je apa-apa. Dan kita ni Tuhan bagi insting tuan-tuan. Tolong gunakan naluri kita bila kita masuk kepada mana-mana event ataupun kumpulan tertentu yang kita rasa macam something, rasa macam ragu-ragu tuan-tuan. Islam ajar kita, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada yang tak meragukan kamu. So kalau ragu, clarify rasa tak sejati dan tinggal. Ada banyak lagi grup lain yang di-endorse oleh Jabatan Agama, yang ada tauliah dan sebagainya, dan follow lah grupnya macam tu. Tuan-tuan, salimatul akidah, tolong akidah yang sejahtera. Jangan terlibat dengan buka website JAKIM, website Jabatan Agama wilayah, tengok apa yang tak sesuai kita amal, maka jangan amal. Semua dah disenarai dalam tu. Jangan terlibat dengan Syiah tuan. Ada Syiah dalam ni. Tuan-tuan sekalian, jangan terlibat dengan perkara yang boleh merosak dan mengganggu akidah. Saya pernah berada di Iraq dan Iran, 2 negara Syiah tuan. Saya tahu apa yang berlaku. Cuma ini bukan masa kita lah untuk kita nak cakap tajuk tu. Okey. Saya dikidnap sampai ke Karbala tuan. Saya turun di Baghdad, saya dikidnap dengan beberapa bodyguard sampai ke Karbala, tanah yang menjadi asal kepada pergerakan Syiah. Saya solat di beberapa masjid yang saya kena pijak lantai-lantainya yang tertulis perkataan Aisyah, Abu Bakar, Umar, yang saya kena pijak ni. Sedangkan Abu Bakar, Umar itu berada di sebelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan sekalian, tak apa, kita tinggalkan yang itu dulu. Tolong jaga akidah tuan-tuan. Berbaloi kita solat jemaat, berbaloi duit yang kita masuk dalam tabung, berbaloi umrah kita kalau akidah kita betul. Kalau tidak, Allah reject amal kita. Yang kedua tuan-tuan, kita dah buat amal hari ini, pastikan sahihul ibadah. Amal atau ibadat yang kita buat, pastikan dia betul. Jangan rasa-rasa betul. Okey? Kita semayang, selama ni kita semayang tuan-tuan, make sure rukun qauli, tolong jangan miss rukun qauli. Rukun qauli bermaksud dalam semayang ada benda yang kita wajib cakap. Takbiratul ihram, Allahu akbar, tu wajib cakap, tak boleh tutup mulut, mesti buka dan mesti dengar telinga sendiri. Biar bunyi bergema dalam masjid pun tak apa. Kita takkan terganggu kalau kita sibuk dengan bunyi kita sendiri. Fatihah kita rukun qauli yang kedua. Tahiyat, bacaan tahiyat akhir, selawat Nabi ketika tahiyat akhir, bagi salam, ini semua rukun qauli, tolong betul. Pastikan kita solat, buat ibadat dengan cara betul, dan barulah Allah akan nilai, Allah akan terima ibadat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan yang ketiga, yang terakhir sebelum kita berhenti tuan-tuan, akidah dan ibadat yang betul akan memberi impact pada personality dan peribadi kita. Kalau kita keluar, kita bergaduh, kita keluar sebab parking, kita keluar sebab macam-macam benda yang kita boleh bergaduh di luar, walaupun kita bawa image orang keluar masjid tuan-tuan, kita mengganggu orang, menafikan hak orang lain, scam orang, menipu, ambil hak orang lain dan sebagainya, itu akhlak, itu personality.
Kalau personality kita tak betul, bererti akidah dan ibadat kita masih ada problem yang kita perlu perbaiki. Justru tuan-tuan sekalian, inilah perbincangan kita pada hari ini menerusi ayat 103 hingga 105 surah Al-Kahfi. Tuan-tuan refer balik ayat itu, kita minta lindung supaya Allah lindungi kita. Allah tidak tolak, tidak reject semua amal kita, dan Allah terima sekecil-kecil amal sehinggalah sebesar-besar amal kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah, minta maaf salah silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.